Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada petang ini ialah pelajaran tasawuf darjah 4. Pelajaran tasawuf darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan belajar tajuk baru dalam pelajaran 4. Tajuknya ialah lidah. Lidah. Lidah adalah anugerah daripada Allah yang digunakan untuk berkata-kata. Jadi lidah ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia menggunakannya untuk berkata-kata. 2. Peranan lidah adalah untuk. Jadi kita ni akan belajar tentang peranan lidah. Peranan lidah adalah untuk 1. Berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. 2. Mengajar manusia ke jalan Allah dan akhirat. 3. Memberi nasihat kepada manusia berbuat baik atau melarang berbuat jahat. 4. Menyatakan segala hajat yang terbuku di dalam hati. 5. Menyampaikan ilmu pengetahuan. Dan 6. Berdoa. Jadi itu adalah peranan lidah yang mana kita ni perlu menggunakannya untuk yang pertama, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia lidah untuk berkata-kata dan peranan lainnya ialah untuk berzikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran kerana ayat Al-Quran adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peranan lidah yang kedua adalah untuk mengajar manusia ke jalan Allah dan akhirat. Jadi kita ni gunakan lidah kita ni untuk membimbing manusia, membawa ia ke dalam jalan Allah, ke dalam jalan yang diredai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, peranan lidah yang nombor 3 adalah untuk memberi nasihat kepada manusia berbuat baik atau melarang berbuat jahat. Jadi kita ni antara satu sama lain manusia, kita ni perlu menolong sesama kita ni lah untuk berbuat baik dan melarang sesama kita ni untuk berbuat jahat. Kemudian peranan lidah yang keempat adalah untuk menyatakan segala hajat yang terbuku di dalam hati. Jadi apabila kita ni berkata-kata di dalam hati, tidak semua orang akan mendengarnya sebab hati kita ni sahaja yang berkata-kata. Tapi apabila kita ni berkata menggunakan lidah, maka orang tahu segala hajat yang terbuku di dalam hati kita ni. Kemudian peranan lidah yang kelima adalah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi, menyampaikan ilmu pengetahuan tidaklah semestinya seorang guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Akan tetapi, ibu bapa, abang, kakak, adik dan sebagainya pun ada yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kita ni tanpa kita ni sedari. Kemudian peranan lidah yang keenam adalah untuk berdoa. Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Itu adalah salah satu perkara yang paling Allah cintai. Jadi, ini adalah peranan lidah yang perlu kita ni buat, kita ni gunakan dengan sebaik-baiknya, bahawasanya lidah adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni. Seterusnya, lidah hendaklah dipelihara daripada apa makna dipelihara. Jadi, lidah hendaklah kita ni jaga daripada melakukan perkara-perkara yang cikgu akan sebutkan di bawah, iaitu pertama, berdusta. Berdusta artinya berbohong, menipu, berkata-kata tidak benar. Okey, jadi lidah hendaklah kita ni kawal untuk berdusta. Kerana berdusta adalah perbuatan yang keji, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, lidah hendaklah kita ni pelihara daripada memuji diri sendiri. Apa artinya memuji diri sendiri? Artinya kita ni bangga dirilah tua. Sebagai contoh, saya sangat cantik. Di sekolah ini sayalah yang paling cantik. Kamu semua tidak cantik. Maka itu adalah termasuk dalam memuji diri sendiri dan menghina kawan-kawan yang lain. Dan lidah perlulah kita ni pelihara daripada memuji diri sendiri. Kerana apa? Kerana lidah hendaklah kita ni gunakan untuk memuji Allah Ta'ala. Kemudian lidah hendaklah kita ni pelihara daripada yang ketiga, mungkir janji. Mungkir janji sama saja dengan artinya tidak menepati janji, mau berjanji tetapi tidak dia tunaikan. Sebagai contoh, kamu bercakap arah kedua ibu bapa kamu, saya berjanji akan tidur selepas ini sebab jam sudah menunjukkan 11 malam. Tapi kamu masuk ke bilik dan kamu sambung memain telefon bimbit. Maka di sana artinya mungkir janji. Jadi perlu kita ni hindari untuk memukir janji. Sebab janji perlu kita ni tepati. Kita ni perlu tunaikan. Kemudian yang keempat, melaknat sesuatu makhluk Allah. Jadi kita ni pelihara lidah kita ni untuk melaknat. Jangan kita ni melaknat sesuatu makhluk Allah. Sebab Allah yang menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Yang kelima, mengumpat. Apa dia mengumpat? Mengumpat artinya mengucap-ngucap orang lain, menghina orang lain, bercakap di belakang dan sebagainya. Jadi kita ni perlu jauhi lidah kita ni untuk berkata-kata sedemikian tentang orang lain atau makhluk Allah yang lain. Seterusnya, yang keenam, mendoa seseorang dengan doa kejahatan. Jadi kita ni perlu jaga lidah kita ni untuk mendoakan kejahatan untuk orang lain. Maka kita ni perlu mendoakan dengan doa yang baik-baik sahaja. Okey, sebab Allah Maha mendengar. Kemudian yang ketujuh, mencela perkataan orang. Jadi kita ni perlu hindarkan lidah kita ni untuk mencela perkataan orang. Seterusnya, yang terakhir adalah bergurau-gurau. Yang mana bergurau-gurau ni boleh, akan tetapi jangan sampai lidah kita ni menyakiti orang lain. Walaupun tujuan kita ni untuk bergurau-gurau, tetapi kita ni tidak tahu sama ada orang yang terasa hati kerana perkataan kita ni.
Jadi, hati-hati apabila kita ni menggunakan lidah kita ni untuk berkata-kata. Jadi, insya-Allah itu sahaja pelajaran kita ni tentang lidah. Jadi, kita ni perlu menjaga, melindungi lidah kita ni untuk tidak berkata-kata yang tidak berfaedah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.